Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi Allah kurniakan peluang pada kita untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang bagaimana kita sebagai seorang mukmin dalam kita mengharungi setiap kehidupan kita ini, supaya kita berbuat setiap amalan-amalan kita ini selaras dengan apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasulnya. Alhamdulillah, kita dalam membicarakan dalam kitab Al-Azkar ini untuk kita perhatikan bila kita hampir-hampir nak berehat ataupun kita nak tidur malam ataupun kita nak melabuhkan rasa kepenatan hidup ini, untuk kita jadikan kerehatan kita itu satu kekuatan setelah mana kita bangun daripada tidur kita pula. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau kita perhati dalam bab yang ke-28, di mana dalam bab ini kita diajar supaya membaca beberapa zikir-zikir dan juga beberapa amalan-amalan yang perlu kita lakukan waktu mana kita nak berehat ini. Firman Allah Ta'ala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar." Dan sesungguhnya pada kejadian langit dan juga bumi, dan juga pada pertukaran malam dan juga siang, la ayatil liulil albab. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kedua-dua ini merupakan tanda-tanda bagi ataupun ayat-ayat Allah liulil albab, bagi orang yang mempunyai hati. Ulil albab dipanggil demikian, orang yang pada diri dianya mempunyai akal, orang yang berakal. Maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dua kejadian ini. Kamu tengok langit, kamu tengok bumi, kamu tengok pada siang dan juga malam. Semua ni tanda kebesaran Allah, kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kejadian kepada kehidupan kita ni. Orang yang ulil albab ni bagaimana? Orang yang ulil albab, alladzina yazkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang sentiasa dalam keadaan mengingati Allah, sama ada dia dalam keadaan qiyaman, sama ada dia dalam keadaan dia berdiri, ataupun wa qu'udan, ataupun dia dalam keadaan dia sedang duduk, wa ala junubihim, ataupun dia sedang berbaring. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang yang dianya sentiasa ulil albab. Ulil albab ni orang yang hidup dia dalam keadaan dia sentiasa mengingati Allah, sama ada dia sedang berdiri tegak, ataupun dia dalam keadaan duduk, ataupun dia dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia sentiasa memikirkan pada kejadian langit dan juga bumi. Kemudian dia sentiasa fikir terhadap dalam keadaan kejadian yang hebat yang Allah ciptakan ini. Lalu mulut dia sebut, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, dia sebut, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Kamu tidak ciptakan yang cantik-cantik dan indah-indah ini dalam keadaan yang batila, dalam keadaan yang palsu ataupun sia-sia. Lalu dia akan sebut, subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci kamu ya Allah, maka selamatkanlah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia kejadian yang Allah jadikan dalam hidup kita ini. Semua benda ni Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat Huzaifah daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia menyampaikan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula nak berehat, Rasulullah mula nak tidur,
baginda akan membaca kalimah ini. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak mula berehat je, Rasulullah tak tertinggal daripada bacaan kalimah ini. Bacaan apa yang Rasulullah baca? Bismikallahumma ahyana wa amut. Dengan nama kamu ya Allah kami hidup dan kepada kamulah kami akan mati. Bismikallahumma ahyana, dengan nama kamu ya Allah aku hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bismikallah, semua dengan nama kamu ya Allah. Aku mula dalam keadaan hidup, ahyana, dan aku mati pun di atas nama kamu juga ya Allah. Wa amut, dengan nama kamu juga ya Allah. Kami meriwayatkan juga hadis ini dalam hadis sahih Muslim daripada Al-Bara' bin Azib. Ini kalimah yang mudah ni. Kita bila kita nak tidur je baca kalimah doa ini. Dengan kita waktu mana kita nak mula berehat pun kita baca kalimah macam ni. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama kamu ya Allah aku hidup dan aku mati ya Allah. Ini doa yang paling mudah ni. Anak-anak kita di tadika, di pasti dan juga di pusat asuhan ini biasanya dia akan baca doa-doa sebegini. Dan kalau anak-anak kita boleh baca dan mudah untuk dihafal, takkanlah kita yang dah berusia ni tak boleh nak baca. Yang paling mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kami meriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Ali karramallahu wajhah, Ali radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimatuz Zahra. Disabdakan pada Fatimatuz Zahra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nasihat anak perempuan dia. Dia disebut apa dia? Iza awaita ila firashikuma, iza awaituma ila firashikuma, au iza akhaztuma madaji'akuma fakabbir 33 wasabbih 33 wa ahmadan 33. Rasulullah pesan pada mereka berdua. Bila kalian berdua nak mula tidur, Rasulullah pesan. Ni kita ingat ni macam Rasulullah pesan pada kita. Kita gambarkan, alhamdulillah Rasulullah nasihat pada aku, pada kami berdua, suami isteri. Kita ingat tiap kali mana kita nak tidur malam, kita pun ingat balik Rasulullah pesan pada kita berdua ni. Baca apa dia? Bila kamu nak tidur saja tiap-tiap malam, maka sebutlah Allahu Akbar 33 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian sebut pula alhamdulillah 33 kali. Kemudian dan sebut subhanallah 33 kali. Salasan wa salasin. 33 cukuplah 99. Cukuplah 99. Tiap kali mana nak tidur, Rasulullah pesan kepada yang disebut dengan disebut kepada anak menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, bila nak tidur je sebut subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian subhanallah 33 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ni bila kita nak menghampiri kerehatan. Kenapa? Kita tanya kenapa? Kerana kita nak suruh kita rehat dalam keadaan yang Allah kurniakan pada kita kenikmatan yang berterusan pada diri kita demikian. Dalam riwayat yang lain disebut tasbih arba'an wa salasin, takbir arba'an wa salasin. Dalam riwayat yang lain kata baca tasbih sebanyak 34 kali. Kemudian takbir sebanyak 34 kali juga. Itu cara dalam riwayat yang lain. Ali mengatakan sejak aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan tidak pernah meninggalkan bacaan itu. Sayyidina Ali sebut demikian. Mulai daripada itu, start daripada keadaan itu, aku tak pernah tinggal walaupun sekali pun bacaan itu. Walaupun ditanya kepadanya, walaupun dalam perang Siffin, kamu sedang perang tu, tiba-tiba kamu nak tidur malam tu, dia menjawab walaupun pada malam perang Siffin. Perang Siffin ni perang di antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan waktu mana dia bertembung dengan Aisyah radhiyallahu anha, mak mertua dia. Sayyidina Ali kata, inilah amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kami berdua.
Walaupun orang tanya balik dia. Walaupun dalam perang Siffin. Perang Siffin tu perang di mana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, mak mertua dia ni, bangkit membawa pasukan untuk lawan dengan menantu ni sendiri. Ni yang disebut dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu katanya Sayyidina Ali, aku semenjak daripada Rasulullah pesan pada aku dengan Fatimah dahulu, Fatimahuz Zahra ini, aku tak pernah tinggal walaupun sekali pun dalam amalan yang aku buat, aku baca dan aku baca tiap-tiap malam. Sama juga dengan kita lah. Kita ni bila kita nak berehat je, mulai daripada malam ni, kita ingat Rasulullah dah pesan dah pada Fatimahuz Zahra, pesan pada Sayyidina Ali. Lalu kita pun ambil peluang jugalah yang disebut dengan apa dia, untuk kita ni sama-sama menjadikan diri kita sebahagian di kalangan yang disebut dengan sebahagian di kalangan orang-orang yang sedemikian rupa. InsyaAllah di kalangan orang yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita beramal dengan amalan yang diajar ini. Senang ke susah? Senang je. Senang je, tapi susah nak buat. Senang je bacaan. Bacaan bukan perlu hafal bacaan-bacaan baru pun. Yang kita sentiasa buat amalan dalam hidup kita. Kita sentiasa baca amalan-amalan ini. Kemudian tiba-tiba bila kita nak letak posisi pada waktu mana kita nak tidur malam. Kenapa? Bila kita tidur ni, boleh jadi inilah masa yang terakhir dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni untuk kita hidup di atas dunia. Boleh jadi malam tu kita dah mati dah. Boleh jadi kita akan menghadap depan Allah dengan tidur kita ini. Maka oleh yang demikian, kita sentiasa baca dan baca. Dipanggil keadaan yang demikian pada diri kita ni. Dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfudh firashahu bidakhalihi idarihi fa innahu la yadri ma khalqahu alaihi summa yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha biha tahfaz bihi salihin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jika kalian inginkan kepada tempat tidur, kalian dah cari tempat tidur, kalian nak berehat dah pada tubuh badan kalian, falyamfud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sebaiknya kebaslah hujung kain sarung kamu tu pada tempat tidur kamu. Firashahu bidikhalihi idari. Rasulullah kata, ambil hujung kain tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kebas tempat nak tidur tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fa innahu la yadri ma khalqahu alaih. Kerana kamu tak tahu benda apa yang ada atas tersebut. Kuman-kuman ke, ada yang disebut dengan lipas-lipas ke, ataupun ada yang disebut dengan serangga-serangga ke. Waktu mana kamu nak tidur tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamunya diajar supaya buang, bersihkan keadaan tempat yang demikian untuk diri kamu. Kemudian lepas pada itu, kamu bacalah Bismika Rabbi, dengan nama kamu Tuhanku, dengan nama Tuhanku ini. Wada'tu jambi, aku mula letakkan tu badan aku. Wada'tu jambi wa bika arfa'u. Lepas pada ini, kamu akan cabut ruh aku ini. Keluar ruh aku daripada tubuh badan aku. In amsakta nafsi farhamha. Kebetulannya pada saat ini, aku ni mula menghadap depan kamu, ya Allah. Mati aku. Dengan akunya kamu tahan ruh aku ni. Dan ruh ni tak dikembalikan balik dah. Maka rahmatilah aku. Maka kesian belaslah pada diri aku ini. Wa in arsaltaha, kalau sekiranya kamu hantar balik aku ni, kamu hantar balik, fahfazha bima tahfazu bihi salihin. Maka kamu tolonglah jaga ruh aku ni sebagaimana kamu jaga ruh orang yang saleh. Ruh orang yang saleh ini sendiri. Ini cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca waktu mana kita menghampiri saat kita nak tidur. Ini cara amalan-amalan yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebut, yamfudhu salasa marrat
Dalam riwayat yang lain disebut, kamu kena kebas tempat tidur ni sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Sapu dekat nak tidur tu, sapu bekas tempat kita nak tidur tu, sapu 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita lakukan demikian pada diri kita ni. Dalam riwayat as-sahihain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana idza akhadha madja'ahi nafasa fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwazatani wa masaha bihima jasadahu. Aisyah radhiyallahu anha sebut, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tidur, Rasulullah akan tutup kedua telapak tangan Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak kedua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadahi. Kemudian Rasulullah letak telapak tangan begitu depan Rasulullah, wa qara'a bil mu'awwazatan. Lalu Rasulullah akan baca beberapa mu'awwazatan. Rasulullah akan baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca demikian. Kemudian Rasulullah akan mengusapnya di seluruh tu badan Rasulullah. Lepas pada Rasulullah baca tu, Rasulullah hembus, Rasulullah sapu seluruh tu badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sapu seluruh tubuh badan dengan tujuannya nak suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masaha bihima jasadahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu tubuh badan ini supaya kitanya malam tu dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan daripada sihir-sihir yang mengganggu kita pada waktu malam tersebut. Pada waktu kita nak tidur itulah. Bila kita nak tidur je, kita buat amalan-amalan demikian. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam kitab As-Sahihain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kana idza awa ila firashihi kullu lailatin jama'a kaffatihi thumma naffasa fihima فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسحه بهما ما استطاع من جسده بيده بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia nak pergi ke tempat tidur dia, Rasulullah bila dia nak tidur je, maka kullu lailatin, tiap-tiap malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ambil telapak tangan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah akan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian Rasulullah tiup, summa yamsahuha bihima mastata'a min jasadi biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah tiup Rasulullah tiup tu, Rasulullah sapu seluruh badan Rasulullah 3 kali. Rasulullah baca tu, Rasulullah sapu seluruh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu seluruh badan Rasulullah bihima ala ra'sih, di atas tubuh badan, di atas kepala, wa wajhi, dan juga di kepala, di muka Rasulullah, wa ma aqbala min jasadi, dan juga seluruh tubuh badan Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat, yaf'alu dzalika 3 marrat. Rasulullah buat itu sebanyak 3 kali. Amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya setiap di kalangan umat, di kalangan kita ni, bila dekat nak tidur je, kita buat amalan-amalan demikian. InsyaAllah. Mudah je kita buat demikian. Dekat nak tidur je, amalan ini kita lakukan pada diri kita. Dalam kitab As-Sahihain, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ayatani min akhir surati Al-Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kaffahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Siapa yang baca kedua ayat itu pada waktu malam, satu malam, maka Allah akan menggenapkannya, mencukupkan segala-galanya untuk diri dia. Siapa-siapa yang dia nak tidur malam,
Kemudian dibaca lillahi ma fis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Atau sambung. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Bila dia tidur macam tu, dalam keadaan dia tidur sedemikian rupa ini, maka di waktu mana dia tidur sebegitu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Allah akan sempurnakan tubuh badan dia ni, rapat tubuh badan dia dalam keadaan yang Allah jaga segala amalan-amalan dia. Allah jaga yang disebut dengan apa dia? Yang dinamakan dengan tubuh badan dia ni sampailah bila Allah jaga ni sampai keesokan hari. Baca pada diri kita dekat nak tidur tu, bila kita nak berehat je malam, kita buat amalan-amalan yang sedemikian rupa. Kemudian para ulama berbeza pendapat mengenai sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, cukuplah baginya. Satu pendapat mengatakan bermaksud cukuplah daripada segala bencana di malam itu. Maknanya Allah akan jaga dia selamat pada malam tu, dia tak akan kena benda musibah pada malam tersebut. Katakanlah rumah dia dimasuki pencuri, patutnya malam tersebut, alhamdulillah, bila pada malam itu dijaga betul, Allah selamatkan diri dia. Kemudian ataupun malam tu berlaku kebakaran, Allah selamatkan rumah dia. Patutnya malam tu berlaku banjir, musibah dan sebagainya, Allah jaga pada diri dia. Ini selamatlah tu badan dia. Pendapat lain mengatakan cukuplah daripada solat sunat di malam itu. Saya berpendapat boleh juga membawa kedua-dua maksud itu. Maknanya malam tu kalau dia tak bangun pun, dia dah kebetulan pada malam tu dia tak terbangun, tak terjaga, maka Allah cukupkanlah pahala sunat untuk diri dia dengan pahala amalan solat dia. Lalu ulama kata, Imam Nawawi kata, dua-dua tu betul dalam Islam. Dua-dua tu boleh diterima dan diambil pakai dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan buat satu program khusus, dipanggil bagaimana untuk kita nak bagaimana cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada kesempatan lah, kita akan tunjuk Rasulullah bila dia nak tidur, dia buat macam mana, amalan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas pada itu kita akan praktikalkan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh dalam kita memahami amalan-amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan kita jadikan kekuatan pada diri kita lah, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.